Alimul Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama untuk mengkhatamkan bab yang kedua insya-Allah. Muka surat 79. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Malik bin Dinar adalah seorang hamba, adalah seorang anak hamba sahaya berbangsa Parsi dari Sijistan dan menjadi murid kepada Imam Hasan Al-Basri. Ia terbilang, ia Malik bin Dinar terbilang sebagai ahli hadis sahih. Maknanya masuk dalam senarai pakar ataupun tokoh ulama dalam bidang hadis, dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh yang dapat dipercayai di masa lampau. Antaranya sempat berguru dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi, juga guru kepada Imam Hasan Al-Basri yang kita sebut tadi. Maknanya Malik bin Dinar ni dengan Hasan Al-Basri pun dia belajar, dengan guru Hasan Al-Basri pun dia sempat belajar, iaitu Anas bin Malik. Sedikit berkenaan dengan Anas bin Malik sebagai tambahan. Beliau merupakan sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis. Ranking top 3 lah Anas bin Malik tu. Nombor 1 Abu Hurairah. Paling banyak Abu Hurairah. Sebab tu kalau kita baca hadis, kita kerap jumpa an Abi Hurairah ataupun qala Abu Hurairah. Yang kedua jatuh kepada Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Nombor 3 Anas bin Malik. Hebatnya Anas bin Malik ni, dia mula tinggal dengan Nabi bela dia waktu umur 10 tahun. Jadi khadam lah, kita kata khadam. Tapi Nabi tak buat dia macam khadam, macam anak. Khidmat. Khadam tu khidmat. Dia berkhidmat dengan Nabi umur 10 tahun, dah jam 4. Sampai Nabi wafat. Nabi wafat umur dia 20 tahun. Maknanya anak muda lah. Ya, remaja dan membesar sebagai anak muda yang mendapat tarbiyah daripada Nabi SAW. Umurnya panjang, 103 tahun. Dan Ibnu Sirin ni pun anak murid kepada Anas bin Malik. Sama dengan Hasan Al-Basri tadi. Itu anak-anak murid jaguh besarlah yang jadi ulama hebat. Okey, ia Malik bin Dinar. Yang kita nak cerita ni Malik bin Dinar. Dikenali sebagai ahli ataupun pakar kaligrafi Al-Quran yang sangat terkenal. Ahli khat. Ia meninggal dunia pada tahun 130 Hijriah. Bersamaan 748 Masihi. Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang hamba abdi, tetapi ia sendiri adalah seorang yang merdeka. Orang-orang menceritakan pada suatu hari, Malik menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta wang
bayarlah tambang perjalananmu. Jadi suatu hari Malik menumpang ataupun menaiki sebuah perahu untuk ke seberang lah. Jadi bila dah sampai tengah laut, awak-awak meminta wang. Dia macam konduktor lah. Bayarlah tambang perjalananmu. Kena bayarlah tiket dah naik kan. Aku tidak mempunyai wang, jawab Malik. Aku tidak mempunyai wang. Awak-awak perahu memukulnya hingga pingsan. Ni macam anak buah Ahmad Nisfu tu, serta Piramli Pendekar Mustar. Semua geng-geng Syarik Dul pun boleh juga. Tak cakap banyak Tori pukul. Tak ada duit je pukul sampai pingsan. Ketika Malik sioman ni sedarlah. Bila dah sedar, para awak perahu memintanya lagi. Bayarlah tambang perjalananmu. Maknanya kamu jangan nak ngelat. Nak naik free pula. Bayar. Orang lain semua bayar, kamu pun kena bayar. Aku tidak mempunyai wang, jawab Malik, dan untuk kedua kalinya ia dipukul pingsan pula kali kedua. Ketika Malik sioman lagi, para awak perahu itu mendesak agar Malik mengeluarkan wang. Hei, dengar, kau harus membayar tambang perjalananmu. Maknanya dia pun tak kenal. Hak tu Tok Guru tak kenal. Wali Allah. Maklumlah kadang-kadang wali Allah ni dia punya dressing dia, perwatakan dia tu nampak macam do'if, la'ih. Setengah-setengah tu macam orang gila pun ada. Subhanallah. Aku tidak mempunyai wang. Pelaut-pelaut itu, awak-awak ni tadi, tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Dengan geram mereka pegang kedua kaki Malik dan hendak melemparnya ke laut. Jadi kalau dah sampai 3 kali jawab tak ada duit, kita campak je lah. Ngabihkan boreh je. Nyusahkan orang je dia ni. Dalam keadaan kritikal itu, tiba-tiba secara aneh, semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air. Ikan semua timbul. Dan masing-masing ikan ni membawa 2 keping dinar wang emas di mulut. Jadi bukan timbul saja, di mulut ikan ni masing-masing ada 2 keping wang dinar. Malik menghulurkan tangan, dari mulut seekor ikan diambilnya 2 keping dinar dan wang itu diberikan kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian yang mendebarkan hati itu, para awak perahu segera berlutut. Tetapi Malik tak peduli. Dengan tenang ia berjalan di atas air laut, meninggalkan perahu itu. Sejak itulah dia dinamakan Malik bin Dinar. Wang dinar daripada mulut ikan tu. Malik bin Dinar. Jadi baru dia pun sedar Allah, Tok Guru, wali Allah. Kita layan lebih kurang, kita layan kasar. Okey, baik. Kalau nak cuba bolehlah nanti kan. Cuti-cuti pergi Pangkor. Naik feri tu tak bayar-bayar. Tengok timbul ke tak timbul ikan. Confirm kena campak dalam laut. Okey, habis satu babak. Kemudian Malik, ni sedikit lagi sejarah dia. Sejarah silam. Malik adalah seorang lelaki yang sangat kacak. Gemar bermewah-mewah dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Ini zaman sebelum dia hijrah ya.
zaman sebelum dia berhijrah. Seorang yang kaya raya. Ia tinggal di Damsyik, di mana golongan Muawiyah. Jadi zaman tu zaman pemerintahan khalifah pertama lah di bawah Bani Umayyah, Muawiyah, sahabat Nabi. Di Damsyik, Saidina Muawiyah telah membina sebuah masjid yang besar dan mewah. Masjid negara lah kita kata, masjid utama. Malik ingin sekali dilantik sebagai jawatan kuasa masjid tersebut. Jadi Malik ni dia pasang satu angan-angan, satu cita-cita. Alangkah indahnya kalau dia dapat tersenarai atau dilantik sebagai salah seorang AJK Masjid Damsyik tu. Sebab apa? Tengok dia punya niat dia. Kerana pada waktu itu, jawatan sebagai pentadbir masjid di Damsyik adalah satu jawatan yang cukup terpandang. Ini orang panggil, ada penyakit lah, hubbul jah tu. Dia gilakan jawatan. Dia nakkan jawatan tu kerana jawatan masa tu, siapa yang dapat, memang orang hebat lah. Orang yang terpandang. Dalam erti kata lain, Malik ni dia nakkan jawatan tu bukan sebab betul-betul nak imarahkan masjid, tapi nak nampak gah lah. Bila nama dia tu terpampang dekat papan kenyataan masjid tu, seronok. Sebab siapa-siapa masa tu yang dilantik jadi AJK kira hebat lah. Kira hebat. Dia nak hebat tu, bukan nak melaksanakan amanah, mengimarahkan rumah Allah. Ini zaman dia jahil, dia cerita. Zaman belum berhijrah lagi. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di sebelah sudut masjid dibentangkan sejadah, dan disitulah selama setahun penuh ia melakukan ibadah. Jadi strategi dia, Malik ni dia faham. Kebiasaannya orang yang nak dilantik sebagai AJK masjid mesti kaki masjid. Jadi dia pun berpura-pura jadi kaki masjid. Itu maksud dia. Ya. Dia solat berjemaah, lepas tu rajin beriktikaf. Adalah sudut-sudut yang dia akan duduk di situ, ibaratnya macam baca Quran, berzikir. Setahun melakukan ibadah sambil berharap agar setiap orang yang melihatnya ketika sedang melakukan solat, dengan harapan jemaah lain semua tengok, semua tengok yang dia ni rajin, yang dia ni kaki masjid, yang dia ni ada ciri-ciri lah untuk kita calonkan sebagai AJK. Okey, mana tahu dia pura-pura? Tengok, alangkah munafiknya engkau ini. Ia selalu mencerca dan mencaci dirinya sendiri. Dia pun tahu dia pura-pura. Dia cerca diri dia. Alangkah munafiknya kamu ni wahai Malik. Kamu ibadat, kamu datang masjid, kamu iktikaf ni bukan sepenuh hati, bukan ikhlas kerana Allah, tapi nak tarik perhatian para jemaah dengan harapan mereka calonkan kamu sebagai AJK. Tapi kira okey lah juga tuan-tuan, dia mahu datang masjid. Ada orang nak jadi AJK tak datang masjid langsung. Lagi berat, lagi pening kepala. Time mesyuarat je nampak muka, yang lain lebur. Bila datang mesyuarat, dia paling banyak komplain. Tapi pasal masjid punya perjalanan sendiri pun dia tak ambil tahu, minta maaf cakap. Ada juga jenis macam tu. Malik ni kira okey lah juga dia datang masjid kan. Tetapi ini yang dikatakan apa? Suara hati tu. Suara hati ni dia tak boleh tipu. Dia tahu kau ni munafik betul, kau ni berpura-pura je. Suara tu kita tak boleh nak halang, dia sentiasa berbunyi. Suara itulah
Ada setengah kata ilham daripada malaikat supaya kita kembali bermuhasabah, bertaubat, kita bermonolog. Pada suatu malam ketika sedang asyik, mana dia? Setahun telah berlalu. Setahun telah berlalu apabila hari telah malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi untuk bersukaria. Jadi dah selepas solat Isyak, Tok Siap pun dah kunci pagar, dia pun keluar lah. Keluar pergi mana? Dia jadi cerita Pak Ma'un lah tuan-tuan. Kan? Pak Ma'un tu. Dia pergi berdansa, dia pergi berjoget, dia pergi berpoya-poya. Kalau bahasa kita sekarang pergi kelab malam, kelab dandut. Buka lah dia punya lebel, dia punya serban semua buka lah, tukar lah dressing kan. Justru pada suatu malam, nak jadi cerita, ketika sedang asyik menikmati alunan bunyi muzik, ni kat tempat-tempat hiburan lah. Sementara teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari alat muzik yang sedang dimainkannya terdengar suara, "Hai Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati itu, Malik segera melemparkan alat muziknya dan berlari semula menuju ke masjid. "Selama setahun penuh aku menyembah Allah secara munafik," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati?" Ini dia punya asbab, turning point dia. Selalu kita dengar tuan-tuan, dalam kisah perjalanan ahli-ahli sufi ni, contoh macam ni lah. Dia dengar suara kan, dia dengar suara, "Hai Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Suara tu datang daripada mana? Okey, apa yang saya faham melalui pembacaan dan tengok huraian-huraian daripada para ulama, ada yang mengatakan suara itu adalah suara Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir tu tak nampaklah, dia bersuara je. Bila ada je cerita terdengar suara, ada ulama yang berpandangan suara itu suara Nabi Khidir. Ada juga yang kata suara malaikat, ada juga yang memang Allah hantar campak suara tu macam tu saja. Semua itu mubah, hukumnya harus. Kalau kita mengaji tauhid, harus, boleh berlaku. Jadi selama setahun aku menyembah Allah secara munafik. Munafik ni maksudnya berpura-pura. Rasanya kita pernah ulas, dan mungkin ustaz-ustaz lain pun pernah ulas berkenaan pembahagian munafik kan. Tapi tak salah kalau kita ulang bagi ingat balik. Kadang-kadang lupa. Munafik nampak ke tulisan tu? Munafik ni ada dua. Okey, nak cerita Malik bin Dinar ni munafik yang mana satu? Sebab dia cakap aku ni munafik. Justru munafik ni ada dua. Satu i'tiqad. I'tiqadi, i'tiqad. I'tiqad ni dalaman lah, pegangan dia. Pegangan dia memang tak beriman dengan Allah, dia tak beriman dengan Nabi. Dia memang tak beriman, dia bukan Islam. Dia kafir tapi dia pura-pura masuk Islam, nak merosakkan Islam. Ini i'tiqad. Dan munafik inilah yang paling jahat sekali. Munafik inilah yang Allah sebut dalam surah An-Nisa, innal munafiqin fid darkil asfali
minan nar. Dia duduk neraka yang paling bawah sekali. Lagi teruk pada orang kafir. Kafir tu dia memang zahirkan dia benci Islam. Yang ni tak, dia zahirkan dia sayang Islam. Tapi hakikatnya dia tak beriman. Itu i'tiqad. Amali, dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi, dia percaya Islam, semua elok. Makna i'tiqad dia betul. Dia tak pura-pura kat situ. Cuma dalam kehidupan dia punya sifat dia yang dia buat menepati sifat munafik. Berpura-pura, bercakap bohong, kalau berjanji dia mungkiri. Tapi dari sudut keimanan dia betul, dia beriman dengan Allah. Dia tak main-main yang tu. Jadi Malik bin Dinar ni dia amali. Dia bukan i'tiqad. Yang ni kekal dalam neraka. I'tiqad ni kekal, yang ni tak. Yang ni tak kekal. Dia masih beriman. Cuma kadang-kadang cakap bohong, orang kata kaki bid'ah, suka auta, dah jadi PL dia dah rupa tu. Tapi dia beriman dengan Allah betul-betul. Yang ni kekal, yang ni tak. Yang ni bukan sekadar kekal, paling teruklah kena azab. Ni geng-geng Yahudi zaman Nabi itulah, Abdullah bin Ubay semua tu, tu kategori i'tiqad lah. Okey. Boleh faham Selama setahun aku menyembah Allah secara munafik. Ia berkata kepada dirinya sendiri, bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku sangat malu. Bila datang kesedaran tuan-tuan, dia akan berubahlah. Masa waktu tak sedar tu tak rasa apa, kita rasa tindakan kita tu betul. Tapi bila dah datang atau disapa hidayah, baru tersingkap, ya Allah, buruknya perangai aku. Padahal aku dah duduk di masjid dah. Kira masjid ni tempat yang paling betul dah tu masjid kan, kat mana lagi? Ada orang yang dah duduk di masjid tapi belum dapat hidayah. Tapi bila Allah dah buka, alhamdulillah, tersingkaplah segala-gala. Datanglah orang kata apa? Mulalah hati dia tu nak dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Datang malu kepada Allah. Tu dia. Setahun sebelum tu tak rasa apa pun. Apakah yang mesti aku lakukan? Dia pun mula bermonolog, bermuhasabah, apa aku nak buat sekarang ni? Seandainya dia dapat satu keputusan, seandainya orang-orang hendak mengangkatku atau melantikku sebagai jawatan kuasa pentadbir masjid, nescaya aku tidak akan menerimanya. Dia pun chat balik. Apa masalah besar dia? Oh, aku salah niat. Aku dah datang masjid, bagus, tapi niat memang tak betul. Terang-terang tak betul, aku nak jawatan. Jadi apa nak buat? Dia pergi dekat sumber punca utama tu, selesaikan punca dia. Jadi dia bertekad, kalau lepas ni katalah ada orang nak lantik dia jadi AJK, aku tak nak dah. Sebab inilah yang rosakkan niat aku. Dia pergi punca tu. Dia balik kat situ. Okey. Lalu dia bertekad melakukan ibadah dengan khusyuk kepada Allah pada malam itulah. Kita kata secara rasminya, untuk pertama kali ia melakukan solat dengan penuh keikhlasan. Jadi malam tu dia bukan berlakon dah. Sebelum ni semua berlakon, tunjuk kat orang. Keesokan harinya seperti biasa orang berkumpul, jemaah-jemaah datang, berada di hadapan masjid. Hai, lihatlah dinding masjid telah retak-retak.
Mereka berseru, ni jemaah kata, kita punya dinding masjid dah retak kubah pun macam dah sengit, shilling pun bocor, adalah macam-macam hal situ. Maka mereka bersepakat untuk melantik Malik sebagai pengerusi jawatan kuasa masjid. Tu dia. Bukan AJK pengerusi tu dah tuan-tuan. Allah atur tu macam tu cerita dia. Segera mereka mendatangi Malik yang ketika itu sedang solat. Mungkin tengah solat sunat duha ke, dia tak ceritalah lepas subuh ke apa ke. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan solatnya. Sementara itu Malik sendiri tidak tahu jika berapa orang yang sedang menunggu kerana terlalu khusyuk. Jadi Malik hari itu bukan Malik yang sebelum ni. Dia betul-betul semayang dah. Dia tak peduli orang nak tengok ke orang tak tengok, aku tak peduli. Sebelum ni niatnya dia nak orang tengok. Sebaik sahaja Malik selesai mendirikan solat, mereka berkata, kami datang untuk meminta agar engkau sudi menerima pelantikan ini. Ya Allah, seru Malik kerana terkejut. Ya Allah, kata dia, setahun penuh aku menyembahmu secara munafik. Maknanya secara pura-pura. Tidak ada seorang pun yang memandang diriku. Penat aku berlakon. Kan? Habis rajin dah. Kalau Zuhur tu sebelum Zuhur dah sampai. Sebelum Asar dah sampai, ibarat begitu. Silap-silap lepas Asar pun semain sunat lagi. Punya nak tunjuk rajin. Dia kadang-kadang orang macam ni dia bukan ada ilmu sangat, dia main terja je kan. Nak tunjuk kat orang macam-macam hal. Lepas Asar pun bangun semain sunat. Tu dia kata, setahun dulu aku berlakon, tak ada siapa pun pandang. Kini setelah aku berikan jiwa ragaku sepenuhnya kepadamu ya Allah, dan bertekad bahawa aku tidak ingin lagi sebarang perlantikan atas diriku, engkau malah menyuruh 20 orang. Dekat